Assalamualaikum. Ini adalah video yang pertama tentang tanaman cendawan. Dan buat masa ni, fokus kita adalah kepada cendawan tiram. Dan untuk cendawan tiram ni, ada pelbagai warna. Ada cendawan tiram kelabu, cendawan tiram putih, kuning dan juga pink. Menurut pada orang yang pernah makan keempat-empat warna cendawan ni, rasa untuk keempat-empat warna cendawan ni adalah sama, cuma warna saja yang berbeza. Contoh yang saya ada ni adalah cendawan tiram jenis kelabu. Yang ni adalah contoh bongkah cendawan tiram kelabu yang dah mengeluarkan hasil. Kita dah ada cendawan dekat atas ni. Dan yang ni pula adalah bongkah cendawan yang baru saya beli. Dan untuk tuan-tuan dapatkan bongkah cendawan ni, saya akan letakkan link dekat bawah untuk tuan-tuan beli bongkah cendawan ni. Ini adalah contoh bongkah cendawan kelabu yang dah matang. Yang dikatakan matang ni, kalau tuan-tuan tengok pada bongkah cendawan ni, tuan-tuan akan nampak keseluruhan bongkah ni berwarna putih. Dan untuk bongkah yang belum matang, sebagai contoh untuk bongkah yang 50% matang ataupun separuh matang, tuan-tuan cuma akan nampak putih ni hanya separuh sahaja, dan di bahagian bawah ni akan nampak warna coklat ataupun akan nampak habuk kayu di bahagian bawah ni. Kalau semua ni nampak putih macam ni, dah 100% matang dan bersedia untuk mengeluarkan hasil. Dan daripada bongkah cendawan yang dah matang ni, untuk mengeluarkan hasil macam ni cuma ambil masa 5 hari saja. Dan ada kaedah tertentu yang kita boleh pendekkan lagi tempoh masa tu hanya kepada 3 hari saja. Dan yang tu saya akan share dalam video-video seterusnya nanti. Pengalaman saya dalam tanaman cendawan ni tak banyak tuan-tuan, masih baru lagi. Saya mula tanam cendawan ni pada Disember tahun lepas. Sekarang ni dah bulan 5, bermaksud baru 6 bulan lah saya dalam tanaman cendawan ni. Dan sepanjang tempoh 6 bulan ni, fokus utama saya adalah pada sistem tanaman, macam mana kita nak tanam cendawan ni untuk mengeluarkan hasil. Dan tentang nak hasilkan jumlah cendawan yang banyak, masih belum lagi, masih jauh lagi. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan tengok pun, daripada satu bongkah cuma dapat satu saja cendawan. Kadang-kadang saya pernah dapat 8, 10, tapi yang ni cuma dapat satu saja. Yang ni kita kena study lagi lah macam mana nak hasilkan cendawan yang banyak. Dan dalam tempoh tu, selain pada sistem tanaman, saya juga fokus kepada sistem automation, macam mana kita nak siram cendawan ni secara automatik. Dan juga macam mana kita nak buat monitoring system untuk kita dapatkan data, untuk kita analyse data untuk hasilkan tanaman cendawan yang lebih baik. Dan sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan automation system dan juga monitoring system yang memang dapat membantu kita dalam tanaman cendawan ni. Tapi untuk video yang pertama ni, kita akan mulakan dengan cara yang paling basic sekali, cara yang paling mudah untuk tanam cendawan di rumah, sama ada untuk makan sendiri ataupun untuk jualan. Untuk nak tanam cendawan ni memang sangat mudah. Tuan-tuan boleh buat dekat dalam rumah, nak buat dekat luar rumah pun boleh. Jadi kalau tuan-tuan yang tinggal dekat apartmen, tinggal dekat kondo pun tak ada masalah. Tuan-tuan boleh pilih satu bilik ataupun buat dekat dalam store. Tuan-tuan pun boleh tanam cendawan dalam store walaupun tak ada tanah, sebab kita tak perlukan tanah dalam tanaman cendawan ni. Katakanlah kita nak tanam 2 bongkah cendawan ni, apa benda yang kita nak buat untuk kita tanam nak dapatkan cendawan? First, kita kena beli bongkah lah. Dan bongkah ni saya beli dekat Shopee. Jadi dekat bawah, dekat video description, saya akan letakkan link untuk tuan-tuan beli bongkah daripada seller yang sama. Sebab penting untuk tuan-tuan pilih seller yang bekalkan sekali dengan penutup bongkah ni. Sebab saya tengok dekat Shopee, ada seller yang jual bongkah ni, dia tak sertakan sekali dengan penutup bongkah ni. Dan penutup bongkah ni memang sangat penting, sebab nanti kita masih perlukan lagi penutup bongkah ni. Jadi kriteria yang pertama, nak pilih bongkah, nak pilih seller, pilih seller yang bagi sekali dengan penutup bongkah. Jadi langkah pertama untuk kita tanam cendawan ni, kita kena buka dulu penutup bongkah ni. Dan kita akan baringkan bongkah ni. Kalau kita tak buka penutup bongkah tadi, cendawan tak boleh nak keluar, sebab cendawan nanti dia akan keluar melalui mulut bongkah ni. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak keluar cendawan dekat mulut bongkah ni, tapi dia keluar dekat bahagian tepi bongkah dekat plastik ni, sebab plastik tu dah koyak. Jadi cendawan akan keluar ikut lubang yang koyak tadi. Dan kadang-kadang sebelah tepi, kadang-kadang sebelah belakang. Sekejap lagi saya akan tunjuk ada satu bongkah yang dekat belakang ni koyak. Jadi cendawan keluar ikut sini. Jadi saya rasa elok juga kalau sebelum tuan-tuan nak buka cendawan, nak tanam cendawan ni, tuan-tuan cek dulu kalau ada plastik yang koyak, tuan-tuan tampal saja dengan menggunakan selotip. Jadi tak adalah yang bocor dan cendawan pun tak akan keluar ikut bahagian tepi bongkah, dan dia akan keluar ikut bahagian depan ni saja. Kita dah ada tempat untuk kita letakkan bongkah. Kemudian kita dah buka penutup bongkah ni, kita dah buka. Jadi adakah cendawan akan terus keluar pada bongkah ni?
Okey, untuk tanaman cendawan ni ada dua parameter utama yang kita kena jaga. Kalau kita tak jaga dua parameter ni, cendawan takkan keluar walaupun kita dah buka penutup bongkah ni. Parameter yang pertama adalah suhu. Untuk tanaman cendawan ni, dia perlukan suhu antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Itu tentang suhu. Dan yang kedua adalah kelembapan. Kelembapan udara yang diperlukan untuk tanaman cendawan ni adalah di antara 80 hingga 95% kelembapan. Kelembapan yang dimaksudkan adalah kelembapan udara. Jadi sekarang ni macam mana kita nak dapat kelembapan udara antara 80 hingga 95%. Dan tentang suhu pula, suhu dan kelembapan ni ada kaitan. Kebiasaannya dalam keadaan udara yang lembap, suhu akan menjadi rendah. Dan dalam keadaan cuaca yang panas, kelembapan akan menjadi rendah. Untuk dapatkan kelembapan udara antara 80 hingga 95% ni, cara yang paling mudah kita boleh buat, kita boleh siram dengan menggunakan sprayer botol ni. Dan penting untuk tuan-tuan ingat, yang kita nak lembapkan adalah udara, bukannya bongkah. Dan masa kita nak spray ni pun, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan jangan spray ke dalam mulut bongkah. Kalau tuan-tuan spray ke dalam mulut bongkah, bongkah ni akan rosak disebabkan jangkitan penyakit ataupun cendawan lain yang kita tak nak. Jadi penting tuan-tuan kena ingat, masa nak spray, jangan spray ke dalam bongkah dan pastikan tak ada air yang masuk ke dalam mulut bongkah. Dan tujuan kita spray ni adalah untuk melembapkan udara di sekeliling bongkah. Jadi di sekeliling bongkah ni akan menjadi lembap. Nampak macam mudah kan? Tapi ada satu masalah dengan kaedah siraman yang macam ni. Sebab kelembapan udara ni, dia takkan kekal lama. Bila cuaca panas, air ni akan tersejat dan bongkah ni akan hilang kelembapan. Untuk kita kekalkan kelembapan ni untuk tempoh yang lebih lama, kita boleh gunakan kain tuala kecil ni. Kita letak di bahagian bawah. Kita spray dulu biar basah. Kemudian kita letakkan bongkah cendawan. Kemudian kita letakkan lagi satu kain tuala dan kita basahkan tuala ni juga. Jadi kelembapan ni akan kekal lebih lama sebab kain tuala ni dia akan menyerap air. Dia akan sentiasa lembap. Jadi kelembapan tu akan kekal lebih lama berbanding dengan cara yang pertama tadi. Cuma kita kena jauhkan sikit mulut bongkah ni. Kita tak nak nanti air ni akan menitik masuk ke dalam mulut bongkah. Jadi dengan cara macam ni, kelembapan ni akan kekal lebih lama. Jadi kalau tuan-tuan nak buat ni dekat dalam rumah, pastikanlah tuan-tuan lapik dengan benda yang tak terlap air. Maksudnya air takkan kena dekat meja ataupun tak kena dekat bahagian-bahagian dalam rumah tuan-tuan. Kalau nak letak dekat rak pun pastikan tuan-tuan lapik dulu dengan bekas ni. Ni saya gunakan penutup storage box ni. Takut nanti meja tuan-tuan akan rosak lah, akan kembang. Macam ni plywood, kalau kena air dia akan kembang, dia akan rosak. Okey tuan-tuan, daripada pengalaman saya yang lepas, untuk kaedah macam ni hanya sesuai dekat dalam rumah. Kalau dekat luar rumah, kain ni pun tak akan dapat bertahan lama. Dia tak akan dapat menahan lembapan ni dalam tempoh yang panjang sebab cuaca panas. Jadi terpaksa kerap kita kena siram. Kalau tak silap saya itu kadang-kadang satu hari saya kena siram 3 ataupun 4 kali. Kalau dalam rumah saya kena siram dalam 2 kali saja sebab dalam rumah adalah lebih sejuk berbanding dekat luar rumah. Jadi kalau tuan-tuan yang nak buat untuk luar rumah, saya akan tunjukkan macam mana cara untuk tuan-tuan buat tanaman ni dekat luar rumah. Bagi tuan-tuan yang nak buat dekat luar rumah, outdoor, tuan-tuan boleh gunakan styrofoam box ataupun ice box macam ni. Ini lebih sesuai. Dan untuk siram, apa yang tuan-tuan perlu buat, tuan-tuan boleh siram dekat kain ni. Ni susunan sama macam tadi. Siram dekat kain dan tuan-tuan boleh siram dekat bahagian dalam styrofoam box ni, tepi dan juga atas, dan kelembapan ni akan bertahan lebih lama. Dan hari tu masa saya guna kaedah ni, saya cuma perlu siram sehari 2 kali saja. Kalau guna yang cara kain tadi tu, kadang-kadang kena siram sampai 4 hingga 5 kali. Bila cuaca panas, lagi kerap kita kena siram. Untuk kaedah ni boleh siram 2 ataupun 3 kali, macam ni sahaja. Dan selepas 5 hari kita akan dapat hasil. Yang tadi tu saya tunjuk pada tuan-tuan cuma dapat satu saja cendawan kan. Yang ni kita ada banyak yang ni. Yang ni kita tengok kita dapat lebih daripada 10. Yang ni memang banyak. Tadi dapat satu, yang ni kita dapat banyak. Dan daripada tunas yang keluar macam ni, lagi 2 hari tuan-tuan akan nampak sama dengan yang saya tunjuk kepada tuan-tuan tadi tu. Yang ni pula adalah contoh bongkah yang cendawan keluar dekat bahagian belakang. Ini puncanya sebab plastik ni pada bahagian belakang ni ada lubang, mungkin terkoyak. Jadi cendawan keluar dekat sini. Sekarang ni pula tentang cara macam mana kita nak kutip hasil cendawan ni. Untuk kita cabut cendawan ni mudah saja. Tuan-tuan pegang pada pangkal ni. Kita
kita goyang-goyang sikit. Kemudian kita tarik dia keluar. Macam ni saja. Bongkah cendawan yang kita harvest tadi, kita kena cuci balik, kita kena buang semua sisa-sisa akar yang masih ada dekat dalam bongkah tadi. Dan untuk cuci ni kita akan korek dengan menggunakan sudu ni. Tapi sebelum kita nak korek ni, tuan-tuan kena pastikan sudu ni bersih. Dan kita akan cuci, kita akan bilas dengan menggunakan air garam. Ada juga yang menggunakan Dettol, tapi bagi saya cuma gunakan air garam saja. Kita celup sikit. Kemudian kita akan korek sisa-sisa akar yang ada dalam bongkah ni. Macam ni tak banyak lah, sebab yang keluar cendawan yang keluar pun cuma satu saja. Dan kita korek sampai nampak balik kita punya habuk kayu dekat dalam ni. Ni sisa akar yang kita buang tadi. Okey, bongkah yang kita dah cuci tadi, kita perlu rehatkan dulu bongkah ni selama 7 ataupun 10 hari. Ada orang buat 7 hari, ada orang buat 10 hari. Untuk saya setakat ni, saya cuma rehatkan selama 7 hari. Selepas 7 hari, saya akan buka balik penutup bongkah. Saya akan letakkan dekat tempat tanaman semula. Jadi untuk bongkah yang ni, kita akan tutup balik dengan menggunakan penutup bongkah ni. Sebab tu di awal video tadi, saya bagi tahu penting untuk tuan-tuan beli bongkah yang ada penutup. Inilah kegunaannya. Untuk cycle yang seterusnya, kita akan pasangkan balik penutup bongkah ni. Kita simpan selama 7 hari. Kemudian kita letak balik bongkah ni dekat tempat penanaman. Okey tuan-tuan, daripada mula video tadi kita cerita tentang sistem tanaman. Macam mana kita nak tanam cendawan ni. Dan kemudian kita ada lagi dua sistem. Sistem automation dan juga sistem untuk monitoring. Kita akan masuk satu persatu. Okey, yang pertama tentang sistem untuk automation, untuk siram cendawan ni secara automatik. Untuk siram cendawan ni secara automatik, kita tak gunakan sprayer tu, tapi kita gunakan ultrasonic humidifier yang akan keluar wap air, dan itulah cara untuk kita siram cendawan ni. Tadi pun saya dah mention tentang kita siram ni bukanlah untuk kita lembapkan cendawan ataupun kita nak lembapkan bongkah cendawan, tapi kita nak lembapkan udara. Dengan kita menggunakan ultrasonic humidifier ni, kita boleh lembapkan udara mengikut keperluan bongkah cendawan ni. Kita akan set dekat kita punya sensor dan juga automation system ni untuk maintain kita punya kelembapan untuk cendawan ni adalah di antara 80 hingga 90 ataupun 80 hingga 95%. Kita tengok dulu apa yang ada dalam sistem ni. Dan untuk sistem ni pun saya gunakan styrofoam box juga ataupun ice box ni. Ni murah. Untuk saiz yang besar macam ni harga dia cuma RM18 saja. Dan untuk ni kita boleh masukkan sehingga 18 bongkah. Dan untuk ni saya tak nak bongkah ni susun terlampau tinggi sangat. Jadi apa yang saya buat, saya beli rak ni. Saya beli 3 rak dan saya susun macam ni lah. Jadi lebih mudah untuk saya buat maintenance, saya nak check bongkah. Sebab kita tak susun terlampau tinggi sangat. Kalau susun terlampau tinggi, kita nak ambil bongkah yang bawah, kita terpaksa keluarkan semua bongkah yang lain. Ini lebih mudah lah. Ini murah tu saya beli dekat Mesir DIY, harga tak silap dalam RM10. Styrofoam box RM18. Okey, kita punya sistem tengah running. Kita akan nampak nanti wap air akan keluar. Wap daripada humidifier. Saya rasa tuan-tuan boleh nampak dalam kamera ni. Nampak macam berasap tu kan. Inilah cara untuk kita siram secara automatik. Dan wap ni memang wap air. Kejap lagi saya akan tunjuk. Ini adalah sensor. Sensor ni dia akan detect suhu dan juga kelembapan. Bila kelembapan berada di bawah 80%, secara automatik dia akan running. Okey, ini dah stop sebab kelembapan ni dah mencecah 90%. Dan sensor ni kita sambungkan kepada controller. Ini kabel sensor. Dia akan masuk dekat controller dekat sini. Dekat sini kita punya controller. Dan yang keluar ni dia akan pergi ke kita punya soket ni. Soket ni adalah untuk onkan dua benda. Satu untuk onkan ultrasonic humidifier dan lagi satu adalah untuk blower fan. Sekarang saya akan tunjuk apa yang ada. Okey, untuk demo ni saya terpaksa keluarkan sensor ni sebab sekarang ni kelembapan dekat dalam ni di antara 80 hingga 90. Jadi sistem ni takkan running. Jadi kita keluarkan dulu sensor ni sebab kelembapan di luar ni adalah lebih rendah berbanding dengan kat dalam ni. So kejap lagi dia akan jalan lah. Okey, dia dah running, dah nampak wap air keluar. Dan ni adalah kita punya main unit untuk hasilkan wap air. Dekat dalam ni kita isi air dan kita letak ultrasonic humidifier. Dan dekat atas ni kita ada blower fan untuk meniup udara masuk. Dan untuk cara nak buat ni tuan-tuan jangan risau, saya akan tunjukkan nanti satu persatu macam mana tuan-tuan nak buat benda ni.
Cuma dalam video ni saya cuma bagi overview lah macam mana sistem ni berfungsi. Kita cuba buka penutup ni. Inilah gambaran dekat dalam ni. Tapi keadaan sekarang ni, bila kita dah buka blower ni, tak ada angin yang tiup masuk, wap air ni pun takkan keluar. Dia kena ada angin yang kita tiup masuk, baru wap air ni akan keluar melalui pipe ni. Dah masuk ke dalam kita punya styrofoam box dekat belakang. Dan kalau tuan-tuan memang berminat untuk buat cendawan ni secara serius, tuan-tuan boleh beli benda-benda ni. Bagi saya memang sangat berbaloi. Dan untuk cara nak buat, nak pasang ni, insyaAllah saya akan tunjukkan dalam next video nanti. Simple saja. Dan untuk dapatkan semua peralatan yang saya guna ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Saya akan letakkan link untuk tuan-tuan beli ultrasonic humidifier dan juga kita punya blower fan ni. Sebab blower fan ni special sikit sebab kita boleh adjust dia punya kelajuan. Kadang mungkin kita tak nak terlampau kuat sangat, kita boleh slowkan sikit. Inilah gambaran wap air yang keluar daripada kita punya tangki ni. Bagi saya untuk 6 head ni pun dah cukup dah, jangan terlampau besar. Untuk 6 head ni dia punya maksimum power lebih kurang dalam 180 watt. Kalau kita beli yang lebih besar, power pun lebih tinggi, dia akan gunakan elektrik yang lebih banyak lah. Tapi setakat saya guna ni pun penggunaan elektrik agak rendah sebab benda ni bukan sentiasa running. Hanya bila kelembapan berada di bawah 80% saja baru dia akan running. Tentang bil elektrik, sekejap lagi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan. Dekat dalam sistem monitoring kita boleh nampaklah berapa jumlah bil elektrik selama ni bila saya gunakan humidifier ni. Dan kalau letak tangan lama macam ni, dia akan basah lah. Yang ni adalah wap air. Dan untuk control speed, boleh control dekat sini. Boleh nak slow ataupun nak kuatkan lagi. Biasanya saya letak pada separuh saja, sudah cukup. Dan untuk monitoring sistem tu memang banyak benda yang kita boleh monitor, termasuklah penggunaan elektrik dan penggunaan air pun kita boleh monitor. Walaupun sebenarnya sistem ni air tak adalah banyak sangat, tapi bagus juga kalau kita monitor. At least kita tahu berapa kita punya kos untuk operasi. Okey, dah masuk. Tuan-tuan boleh nampak. Bila kelembapan ni mencecah 90%, dia akan matikan secara automatik. Tapi ni takkan matilah sebab sensor ada kat luar. Kita kena letak sensor kat dalam baru dia akan mati. Sebab ni semuanya secara automatik. Pada waktu malam memang jarang on, tapi kalau waktu tengah hari macam sekarang ni musim panas memang agak kerap lah. Okey, dah mati sekejap saja. Yang ni pula adalah kita punya control system. Cara nak buat ni pun saya akan share nanti. Dan kita punya control system ni kita boleh integrate ke dalam monitoring system. Dan yang kita monitor tu adalah output daripada sistem ni, bacaan sensor, suhu dan juga kelembapan. Dan termasuk saya sambungkan juga kepada smart plug untuk monitor penggunaan elektrik. Dan kalau tuan-tuan nak monitor penggunaan air, kita boleh letakkan sensor untuk monitor water flow dan berapa liter yang kita dah gunakan. Okey, selesai untuk automation system. Sekarang tentang monitoring system. Dan monitoring system yang kita nak gunakan ni, dia bukan saja kita boleh gunakan untuk tanaman cendawan saja. Kita boleh guna untuk hidroponik, aquaponik dan pelbagai bidang, pelbagai sistem yang menggunakan sensor. Okey, kalau tuan-tuan tengok sini, kita boleh tengok berapa humidity ataupun kelembapan, suhu, dan dekat bawah ni kita boleh tengoklah jumlah penggunaan tenaga setakat ni. Setakat ni untuk keseluruhan sistem ni, untuk humidifier dan juga blower ni menggunakan 2.4 kWh bersamaan dengan RM1.22 sahaja. Dan dekat sini pun kita masih ada function untuk kita onkan humidifier ni secara manual. Kita tengok dulu sekarang humidity ataupun kelembapan dah 92%. Kalau kita onkan secara manual, dia akan matikan semula sebab dia dah detect kelembapan adalah lebih daripada 90%. Tapi sebenarnya kita tak perlu onkan secara manual pun sebab sistem ni berfungsi secara automatik. Dan dekat sini kita boleh analisa dari segi kelembapan dan juga kita punya suhu, dan benda ni kita boleh export keluar untuk kita buat research. Kita nak tengok sama ada, katakanlah kita buat satu greenhouse untuk sistem tanaman cendawan ni, kita boleh monitor lah sama ada cukup ataupun tak jumlah jaring. Biasanya kalau buat guna greenhouse, kita akan letak jaring hitam. Kita nak tengok cukup ataupun tak jaring hitam kita letak tu, kita boleh monitor dekat sini lah. Kalau terlampau kerap sangat humidifier ni running, bermaksud kita dalam greenhouse tu agak panas dan tak mampu nak menampung ataupun nak menyimpan kelembapan tu dalam tempoh yang lama. Ini kegunaan data untuk kita analyse. Dan macam sekarang ni pun kita pun tahu suhu agak tinggi,
Jadi kita boleh tengoklah kesan suhu ni terhadap kita punya tanaman cendawan. Dan untuk cara nak buat monitoring system, automation system ni, memang saya dah plan, saya dah tunjuk kepada tuan-tuan step by step macam mana tuan-tuan nak buat sendiri, tuan-tuan nak DIY benda ni. Tapi masalah yang saya perasan dekat sini ni, kalau benda yang terlampau teknikal, ramai orang tak berminat dan ramai yang akan dislike video ni. Jadi saya pun tak pasti sama ada sesuai ataupun tak saya buat video-video macam tu. Niat saya memang saya nak share dengan tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan pun boleh buat benda yang sama juga. Sebab untuk monitoring system ni bukan saja kita boleh monitor sistem pertanian. Kalau tuan-tuan nak buat automation dalam rumah, nak on off lampu secara automatik pun, tuan-tuan boleh gunakan sistem yang sama ataupun monitoring system yang sama. Dan sebenarnya memang banyak sangat kegunaan. Dalam semua bidang tuan-tuan boleh gunakan. Dan sistem yang sama juga saya gunakan untuk monitor sebuah tempat, yang kat tempat tu bilik server, kita kena monitor suhu, kelembapan dan sama nak tengok sama ada bekalan elektrik ataupun tak, itu pun kita boleh integrate. Dan untuk sistem tu kita boleh monitor sistem kuasa solar. Dan kalau tuan-tuan memang ada tanah nak buat tanaman cendawan tapi tuan-tuan ada masalah bekalan elektrik, sistem kuasa solar memang sangat sesuai. Sebab tuan-tuan tengok tadi penggunaan elektrik kita memang sangat rendah, cuma 24 kW saja. Sistem solar yang kecil pun dah cukup. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Kalau tuan-tuan rasa video dibermanfaat, minta tuan-tuan tolong like dan share. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.